Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Siti Hariyati akan mengajar kamu tajuk Matematik Tingkatan 2, Bab 1, Pola dan Jujukan. Mari. Okey, kita tengok dulu 1.1 iaitu pola. Okey, apakah pola? Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Okey, kita tengok contoh 1 terus. Soalan dia, lukis corak seterusnya bagi gambar raja di bawah dan nyatakan polanya. Okey, bila anak-anak nak lukis gambar raja, anak-anak kena pasti dulu pola dia. Okey, jadi kita tengok. Yang pertama ada 2 titik. So, yang kedua ada 4 titik. Jadi, kalau anak-anak tengok, daripada 2 titik menjadi 4 titik, bermaksud dia ada penambahan. Penambahan berapa? Penambahan 2. Jom kita cek untuk lukisan yang ketiga. Daripada 4, dia menjadi 6. So, betul tak? 4 jadi 6 pun tambah 2. Jadi, apakah lukisan yang seterusnya akan jadi 6 tambah 2 akan dapat 8 titik. So, ni jawapan dia. Dan apakah polanya? Menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, yang pertama ada 1 segitiga. Yang kedua ada 2 segitiga. Dan yang ketiga ada 3 segitiga. So, kalau anak-anak tengok, daripada 1 menjadi 2, dia menambah 1. Daripada 2 menjadi 3, dia pun menambah 1. Jadi, untuk lukisan yang seterusnya akan jadi 4. Sebab apa? 3 tambah 1 akan dapat 4. So, ni lukisan dan jawapannya. Jadi, apakah polanya? Menambah 1 segitiga kepada corak seterusnya sebelumnya. Faham anak-anak? Okey, seterusnya kita tengok contoh kedua. Nyatakan pola bagi set nombor berikut. Okey, dalam matematik bab pola ni dia akan bagi nombor ke anak-anak dan anak-anak kena tengok nombor tu pola dia apa dia. So, kita tengok yang pertama dulu. A tu mula-mula negatif 10, kemudian menjadi negatif 4. So, negatif 10 nak jadi negatif 4. Maksud dia, kalau dia hutang 10, hutang tu kemudian akan jadi hutang 4 saja. Jadi, operasi apa kat sini anak-anak? Confirm lah operasi tambah. So, anak-anak kena pastikan nak tambah berapa? Mestilah tambah 6. Sebab apa? Bila anak-anak ada hutang 10, tapi anak-anak bayar 6, so tinggal hutang anak-anak adalah negatif 4. Hutang 4. So, tengok jawapan dia. Daripada negatif 10 kepada negatif 4, dia adalah tambah 6. Jadi, apa pola dia? Dia suruh nyatakan pola. So, pola dia adalah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Selesai contoh soalan A. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B, daripada 17, dia menjadi 7. So, daripada besar, dia menjadi nombor yang nilai dia kecil. Confirm lah operasi tolak. So, 17 tolak berapa? Dapat 10. Dapat 7. 17 tolak 10. Jadi, pola dia adalah tolak 10. Jadi, nyatakan. Jadi, kita kena tulislah menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Okey, kita tengok contoh C. Daripada nombor 2, dia menjadi 6. Daripada 6, dia menjadi 18. So, kalau dia makin bertambah, operasi yang ada adalah sama ada tambah ataupun darab. So, kalau anak-anak nak pastikan, anak-anak try tambah dulu. 2 tambah berapa? Dapat 6 tambah 4. So, 6 tambah 4 dapat 10. Tapi jawapan dia adalah 18. So, kat sini kita tahu dah, dia bukan operasi tambah. Dia adalah operasi, kalau bukan tambah, dia adalah operasi darab. Okey. So, nak darab berapa? Kita tengok 2 darab berapa? Dapat 6. 2 darab 3. Okey. So, 2 darab 3. Jadi, kita test yang kedua. 6 darab 3 betul tak 18? Okey, betul. Jadi, sebab tu pola dia adalah mendarab nombor sebelumnya dengan 3. Okey, contoh yang terakhir. 81 jadi 27. Sama juga macam tadi, bila nombor makin menurun, nilai dia operasi tolak ataupun operasi bahagi. So, anak-anak nak pastikan sekarang, dia operasi tolak atau operasi bahagi. So, kalau makin menurun, cikgu cadangkan anak-anak mula daripada pola yang belakang. Bermaksud, 9 tolak berapa 3? 9 tolak 6.
Okey, so 27 tolak 6 dapat tak 9? Kalau kita cek 27 tolak 6 takkan dapat 9. So anak-anak tahu dia bukan operasi tolak. Kalau dia bukan tolak, bermaksud dia adalah tambah. Bahagi. Okey. So nak bahagi berapa? So 9 bahagi berapa dapat 3. Ni sifir anak-anak. So 9 bahagi 3 akan dapat 3. Sebab tu kita tahu pola dia adalah membahagi 3. Jadi bila dia kata nyatakan pola, pola dia adalah membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Okey, ni jawapan dia. Faham anak-anak? Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Diberi urutan nombor adalah seperti yang diberikan. Ni urutan nombor yang soalan berikan. Dan dia kata kena pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor ganjil dulu. Okey, so kita buat yang pertama, kita tengok nombor ganjil. Daripada nombor yang diberi, nombor ganjil cikgu bulatkan dengan warna hijau. So 7, 17, 27, 37, 47, 57 dan 67. Jawapan dia seperti yang dah diberikan. Jadi bila anak-anak tengok daripada 7 kepada 17, nilai makin meningkat. So nilai makin meningkat, operasi tambah ataupun darab. So kita test dengan tambah dulu. 7 tambah berapa dapat 17? 7 tambah 10. So kita test. 17 tambah 10 dapat tak 27? Anak-anak boleh tekan kalkulator saja. So bila anak-anak tengok jawapan dia 17 tambah 10 memang akan dapat 27. Jadi jawapan dia adalah menambah 7 daripada nombor sebelumnya. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua dia nak nombor genap. So nombor genap selain pada nombor ganjil lah. 12, 22, 32, 42, 52 dan 62. So daripada 12 menjadi 22. Makin meningkat juga. Makin meningkat berapa? Tekan je kalkulator. 12 tambah berapa dapat 22? So 12 tambah 10. Jadi jawapan dia adalah menambah 10 daripada nombor sebelumnya. Okey, mudah kan anak-anak? Okey, seterusnya kita tengok segitiga parsial. Okey, dalam segitiga parsial ni, contoh yang diberikan adalah bentuk piramid. Okey, kalau anak-anak perasan, dalam setiap baris akan dimula dengan nombor 1 dan berakhir dengan nombor 1. So anak-anak tengok, yang pertama 1. Kemudian yang pertama juga 1, yang petak terakhir 1. Petak yang pertama 1, petak yang terakhir pun 1. Macam mana kita nak isi yang petak yang di tengah? Petak yang tengah kita akan tambah. Tambah apa? So 1 tambah 1 akan dapat ni. 1 tambah 1 akan dapat 2. Okey, siap. Yang baris yang keempat pun sama. Petak pertama 1, petak terakhir 1. Dan di tengah dia kita akan tambah 1 tambah 2 akan dapat 3. 2 tambah 1 akan dapat 3. So sebab tu jawapan dia 1, 3, 3, 1. Okey, untuk lajur yang kelima, pertama 1, kedua pun 1. So 1 tambah 3 akan dapat 4. 3 tambah 3 akan dapat 6. 3 tambah 1 akan dapat 4. Okey, jom kita cuba buat baris yang terakhir. Ni adalah 1, ni adalah 1. So 1 tambah 4 akan dapat 5. 4 tambah 6 akan dapat 10. 6 tambah 4 akan dapat 10 juga. 4 tambah 1 akan dapat 5. Okey, mudah kan? Boleh faham tak anak-anak? So kita tengok contoh 4 sekarang. Lengkapkan sama-sama cikgu. Okey, yang pertama 1, kotak pertama 1, kotak yang kedua 1, kotak yang pertama untuk baris ketiga pun 1, 1, 1, 3, 3, 1. Okey, kita cuba buat baris yang keempat. Okey, yang ni 1, petak terakhir pun 1. So, 1 tambah 1 akan dapat 4. 1 tambah 3 akan dapat 4. 3 tambah 3 akan dapat 6. 3 tambah 1 akan dapat 4. So, jawapan dia 1, 4, 6, 4, 1.
Okey, untuk baris seterusnya 1, 1. So 1 tambah 4 akan dapat 5. 4 tambah 6 akan dapat 10. 6 tambah 4 akan dapat 10. 4 tambah 1 akan dapat 5. So jawapan dia 1, 5, 10, 10, 5, 1. Okey, yang terakhir. Mudah kan? 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. Siap. Faham anak-anak? Okey, ni subtopik terakhir dalam 1.1 iaitu number Fibonacci. Okey, dalam number Fibonacci ni, dia adalah suatu corak yang number dia berurutan. Okey, kita tengok contoh dulu anak-anak. Yang pertama, kosong. Selepas kosong akan dapat 1. Untuk dapat number yang ketiga tu, kosong kena tambah dengan 1. So, akan dapat 1. Jadi, untuk dapat nombor yang kedua, 1 tambah 1. 1 tambah 1 akan dapat 2. So, untuk dapat nombor seterusnya, 1 tambah dengan 2 akan dapat 3. Untuk dapat nombor selepas 3, 2 tambah 3 akan dapat 5. So, 3 tambah 5 akan dapat 8. Okey, mudah je anak-anak. Kalau anak-anak nak sambung lagi, 5 tambah 8 akan dapat 13. Okey, selesai. So, kita tengok contoh 5. Lengkapkan urutan nombor di bawah. Okey, dia bagi yang pertama, 0, kemudian 1, kemudian dia dah bagi siap-siap kat anak-anak 1. So, anak-anak nak isi kotak yang kedua ni, anak-anak cuma tambah je. 1 tambah 1 akan dapat 2. Untuk yang petak seterusnya, 1 tambah 2 akan dapat 3. Untuk seterusnya, 2 tambah 3 akan dapat 5. Okey, untuk seterusnya, anak-anak test. 3 tambah 5, betul tak 8? Okey, betul. So, 5 tambah 8 akan dapat 13. Jadi, nak dapat yang petak yang terakhir, 8 tambah 13 adalah 21. Okey, siap. Okey, yang kedua, contoh yang kedua pun sama. 1 tambah 3 akan dapat 4. 3 tambah 4 akan dapat 7. Okey, selesai. So, anak-anak nak test. 4 tambah 7. Betul tak jawapan dia 11? Okey, betul. So, faham tak anak-anak? Okey, kita dah habis. Seperti biasalah, bila kita dah habis belajar, kita mesti wajib buat latihan supaya untuk pengukuhan, untuk pastikan anak-anak faham ke tak faham yang cikgu ajar. Okey, cikgu nak anak-anak buat. Jom cuba 1.1. Kalau anak-anak tengok 1.1 tu, soalan 1A, anak-anak kena lukis corak yang seterusnya. Yang ni adalah tajuk untuk anak-anak kena pasti dulu pola. Soalan nombor 2, A dan B. Yang tu pun sama. Anak-anak kena pasti pola dulu. Okey. Dan yang ketiga, anak-anak kena nyatakan pola. Keempat, anak-anak kena lengkapkan nombor Fibonacci tu. Dan yang kelima, anak-anak kena guna gambar rajah segitiga pascal. Okey, cuba ya anak-anak. Cikgu yakin anak-anak boleh. Selamat belajar.